Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk kajian kumpulan saya iaitu kajian terhadap adat resam baba dan nyonya di Malaysia. Sedikit pengenalan terhadap kajian saya iaitu sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang majmuk dan berbilan kaum, rakyat Malaysia mempunyai adat resam dan budaya masing-masing yang tersendiri. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, adat resam didefinisikan sebagai adat kebiasaan, aturan-aturan yang menjadi adat resam seperti makan, bertertib, bersopan santun dan lain-lain. Untuk objektif kajian pula ialah pertama, untuk mengenal dengan lebih mendalam tentang makanan kaum baba dan nyonya. Yang kedua, untuk mengetahui cara pemakaian kaum baba dan nyonya. Dan yang terakhir ialah untuk mengetahui tradisi adat perkahwinan baba dan nyonya. Metodologi kajian. Kumpulan kami menggunakan kaedah berbentuk kualitatif. Kami mendapatkan maklumat dan sumber daripada data berstruktur seperti tesis dan jurnal ilmiah. Seterusnya, data tidak berstruktur daripada image, video dan PDF di internet. Okey, kita sambung kepada asal-usul keturunan Baba Nyonya di Malaysia. Baba Nyonya berasal dari suku kaum Hokkien, Kantonis, Hakka dan lain-lain yang datang dari Cina dan berhijrah ke Tanah Melayu semasa Melaka menjadi pelabuhan antarabangsa pada kurun ke-15 dahulu. Nenek moyang mereka telah berkahwin dengan masyarakat tempatan dan menggelarkan diri mereka sebagai baba atau peranakan kerana warisan tradisi Cina yang mempunyai unsur pengaruh dalam kebudayaan Melayu. Baba berasal dari bahasa Hindu iaitu lelaki dewasa, manakala nyonya pula berasal dari bahasa Portugis iaitu perempuan. Terdapat pengkaji yang mengatakan bahawa perkataan ini mungkin juga berasal dari bapa iaitu dari bahasa Melayu yang turut merujuk kepada panggilan tuan ataupun tauke. Peranakan pula ialah imigran yang lahir di Malaysia atau keturunan kasukan antara imigran dengan orang tempatan. Istilah ini merujuk kepada keturunan bercampur tanpa mengira etnik. Makanan masyarakat baba nyonya sememangnya terkenal di Melaka. Masyarakat ini juga terkenal dengan makanan tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Biasanya, makanan masyarakat kaum baba berasal daripada masakan Cina, tetapi disesuaikan dengan selera kaum baba yang menggemarkan masakan pedas kaum Melayu. Bagaimanapun, amalan ini hanya dilakukan di rumah sahaja. Makanan dan masakan masyarakat baba nyonya ini biasanya disajikan terhadap majlis-majlis perayaan seperti Tahun Baru Cina, majlis perkahwinan atau hari lahir. Seterusnya, antara contoh makanan masyarakat baba nyonya adalah nasi kunyit. Nasi kunyit merupakan beras pulut yang dimasak dengan santan dan kunyit. Ia juga turut dikenali sebagai nasi kuning. Hidangan nasi ini merupakan hidangan tradisional dan memainkan peranan penting dalam budaya peranakan Melayu dan Cina di Malaysia. Nasi kunyit ini dihidangkan juga bersama kari ayam, malah juga dia nak makan bersama rendang. Ia turut dihidangkan bersama telur yang direbus berwarna merah semasa perayaan bulan pertama untuk bayi. Bayi yang berusia sebulan akan diperkenalkan secara rasmi kepada kaum keluarga dan saudara mara semasa sambutan ini. Ia juga telah menandakan berakhirnya tempoh pantang bagi seseorang ataupun kurungan bagi ibu baru. Warna kunyit nasi ini bawa maksud kekayaan serta royalti yang baik. Selain itu, acar ikan juga merupakan antara jenis daripada makanan masyarakat baba nyonya. Acar ini merupakan sayur-sayuran yang telah dijeruk serta dioperasikan menggunakan bahan-bahan khusus. Acar ini mempunyai rasa manis dan juga masin. Selain itu, laksa nyonya juga merupakan hidangan berkuah pedas yang popular di kalangan masyarakat peranakan di Asia Tenggara. Ia diperbuat daripada mi gandum tebal atau bihun yang dimakan bersama ayam, udang atau ikan serta disajikan bersama kuah pedas berasaskan kari. Masyarakat peranakan di Melaka adalah keturunan puteri Cina yang bernikah dengan Sultan Melaka pada abad ke-15. Mereka mempunyai tradisi dan resepi mereka yang sendiri. Mengenai kuih muih masyarakat baba nyonya. Yang pertama ialah kuih paiti yang mana turut dikenali dengan nama top hat. Okay, kuih paiti ni biasanya dia digunakan sebagai hidangan pembuka selera, yang terdiri daripada sayuran, kacang goreng serta sos. Antara ramuan lain adalah udang. Kuih paiti diperbuat daripada adunan tepung beras, tepung gandum dan juga tepung beras. Biasanya kuih paiti ni antara hidangan masyarakat peranakan yang begitu popular. Biasanya digunakan untuk dijadikan snack untuk minum petang kerana hidangannya cukup ringkas. Yang seterusnya ialah kuih angku. Kuih angku ni berbentuk bulat kecil serta bujur yang dikelilingi yang sekelilingnya tu terdapat tepung beras. Kuih ni agak melekit dan rasanya pula manis. Kuih ni
kuih ni seperti kulit kura-kura di sebelah luarannya dan ia diletakkan di atas sekeping daun pisang. Okey, seterusnya kuih aku ni juga dikatakan boleh membawa nasib yang baik serta kemakmuran. Okey, kuih ni biasanya sering dihidangkan menjelang majlis-majlis penting seperti majlis kelahiran bayi yang genap sebulan dan juga semasa hari lahir warga tua. Okey, tujuannya supaya kanak-kanak tersebut dirahmati dan warga tua tersebut dipanjangkan umur. Okey, yang seterusnya ialah kuih chang. Kuih chang ni juga turut dikenali dengan nama Zhongzi. Kuih chang ni dibuat daripada beras pulut yang dicampur bersama bahan-bahan lain seperti ayam, sos tiram, kicap pekar, kicap cair, rempah, minyak bijan, bawang, kekacang dan banyak lagi. Biasanya kuih chang ni dibungkus menggunakan daun buluh, daun teratai, daun jagung atau daun pandang berbentuk seakan-akan segitiga. Okey, lepas tu kuih chang ni biasanya dimakan semasa festival Duan Wu, festival Bot Naga yang jatuh pada hari kelima, iaitu bulan kelima kalender lunar, bersamaan kira-kira akhir bulan Mei hingga pertengahan bulan Jun. Okey, kuih ni juga dikatakan sebagai memperingati kematian Kuyen, seorang penyair terkenal dari kerajaan Chu yang hidup semasa tempoh perang Amerika. Okey, beliau juga dikatakan memiliki semangat patriotisme yang tinggi. Okey, kesimpulan dia ialah masyarakat Baba Nyonya sememangnya terkenal di negeri Melaka. Malah juga ia terkenal dengan makanan tradisinya yang diperturunkan sejak dahulu lagi. Seterusnya kita beralih kepada pemakaian masyarakat Baba dan Nyonya. Seperti kaum-kaum yang lain, masyarakat Baba dan Nyonya juga mempunyai pakaian mereka yang tersendiri. Pakaian mereka ialah baju kebaya. Baju kebaya ialah pakaian tradisional masyarakat Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura. Ia diperbuat daripada kain kasa yang dipakai bersama kain sarung batik. Pakaian yang mirip disebut Nyonya Kebaya. Ia dicipta pertama kali oleh orang peranakan Melaka. Seterusnya ialah baju panjang Nyonya. Baju panjang Nyonya diperbuat daripada kain les dan baju kecil yang berkuala tinggi. Ia dipadankan dengan kain batik gerus dan sapu tangan batik Jawa. Seterusnya ialah samfu. Golongan lelaki muda Baba kebiasaannya akan memakai baju dan kot beserta kasut kulit. Pada hari kerajaan, mereka akan memakai samfu dan kasut beserta topi. Golongan Baba yang lebih berusia berpakaian lebih ringkas pada hari biasa, namun masih memakai samfu, kot atau baju pagoda bersama seluar dan berkasut sulam serta topi. Seterusnya ialah baju Lok Chuan. Baju Lok Chuan atau Mandarin jacket adalah pakaian Cina tradisional yang dipakai oleh Baba. Ia terdiri daripada jaket sutera lengan panjang dan kebiasaannya dipakai dengan sepasang seluar panjang. Seterusnya ialah kasut manik. Kasut manik merupakan khazanah yang tidak ternilai masyarakat Baba Nyonya. Kasut manik ini ialah hasil buatan tangan yang terdiri daripada manik-manik kaca bersegi-segi halus pada kain tebal. Tradisi perkahwinan Baba Nyonya. Saudagar Cina di Melaka zaman silam gemar memperistirikan atau mempergundikkan wanita Melayu dari semenanjung tanah Melayu atau Sumatera. Hasilnya, suku Baba Nyonya memperlihatkan campuran budaya Cina dan Melayu yang bersinergi. Catatan dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 menyatakan bahawa lelaki Baba lazimnya mengahwini wanita dalam masyarakat peranakan setempat. Ada kalanya, keluarga peranakan membawa masuk pengantin dari Cina atau menghantar anak perempuan ke Cina untuk mencari suami. Orang peranakan biasanya berkahwin dengan pasangan setempat yang sama darjatnya. Lelaki kaya paling menggemari cincai atau perkahwinan meter lokal, iaitu si suami menyertai keluarga isteri. Okay, baiklah, kita akan pergi ke bahagian yang seterusnya. Bagaimana berlakunya kaedah ataupun cara perkahwinan Baba dan Nyonya ini.
yang iaitu meliputi kepada 5 perkara, iaitu orang tengah sebagai medium pencarian pasangan. Orang tengah ini terdiri pada golongan wanita tua yang diwakilkan oleh sebuah keluarga untuk meminang seseorang. Okey. Seterusnya adalah perundingan antara kedua belah pihak, yang mana pada masa ini mereka akan mengenali antara satu sama lain dengan menggunakan kaedah tukang tilik dengan penentuan tarikh lahir, masa lahir dan tempat lahir. Okey. Dan yang ketiga, perbincangan wang hantaran. Selepas penerimaan pinangan daripada pihak perempuan, maka akan berlakunya perbincangan wang hantaran. Okey. Dengan penentuan menggunakan kaedah penentuan barang. Okey. Yang keempat, penentuan tarikh perkahwinan. Penentuan tarikh perkahwinan ini akan ditentukan dengan kaedah pihak lelaki akan menghantar sebuah kad merah kepada pihak perempuan dengan bertulis dalam bahasa Cina di mana masa dan tempat akan berlangsungnya perkahwinan itu kepada pihak perempuan. Okey, yang kelima, upacara cohtau. Upacara cohtau ini akan berlaku kedua-dua belah pihak sebelum berlakunya perkahwinan. Sebelum berlangsungnya perkahwinan. Mereka dikehendaki memakai baju serba keputihan di rumah masing-masing. Pihak lelaki di rumahnya sambil disisir rambutnya oleh seorang kanak-kanak lelaki. Dan di rumah pihak perempuan pula, pihak perempuan sendiri akan disisir rambutnya oleh sanak saudaranya sendiri. Kedua-dua belah pihak dikehendaki memakai serba keputihan pada ketika itu sebelum berlangsungnya perkahwinan mereka. Baiklah, sebagai kesimpulan daripada perbincangan tadi, kita telah ketahui sedikit tentang asal-usul Baba Nyonya dan juga perkara-perkara lain tentang budaya masyarakatnya. Antaranya, kita telah ketahui tentang budaya, makanan, tradisi masyarakatnya yang mana berasal daripada masakan Cina tetapi disesuaikan dengan selera kaum Baba yang gemarkan masakan pedas kaum Melayu. Antara jenis masakan dan juga kuih tradisi mereka adalah kari, sambal, bakwan kepiting iaitu campuran daging dan juga sup ketam serta banyak lagi. Kemudian jenis masakan mereka adalah nasi lemak dan juga nasi kuning. Sedikit rumusan tentang budaya pemakaian masyarakat Baba Nyonya adalah sedikit sebanyak mewarisi budaya masyarakat Melayu seperti kaum-kaum yang lain. Masyarakat Baba Nyonya juga mempunyai pakaian mereka tersendiri yang melambangkan identiti mereka tersendiri. Seperti antara pakaian tradisi mereka adalah berbaju kebaya dan juga bersarung batik. Akhir sekali, dapat kita ketahui tentang tradisi perkahwinan Baba Nyonya dan beberapa kaedah proses perkahwinan etnik ini, iaitu orang tengah sebagai medium pencarian pasangan, perundingan antara kedua belah pihak pasangan, perbincangan wan hantaran, penentuan tarikh perkahwinan dan upacara cohtau sebelum majlis perkahwinan berlangsung. Sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.